antara rukun sembahyang yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Kita dah bincang rukun yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi mereka yang mampu atau berpuasa, yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat takbir ataupun menyebut kalimah Allahu Akbar. Itulah angkat takbir itu sunat. Angkat takbir di mana-mana bahagian pun tidak ada masalah. Sebagai contoh, angkat takbir di telinga pemberi Allahu Akbar, boleh. Angkat takbir di bahu Allahu Akbar, boleh. Angkat takbir lebih telinga Allahu Akbar pun boleh. Tapi orang tengok apa ni, lagu duduk kat tangan buat atas, pelik lah ni. Dia sebab apa sunat, dan benda tu sunat. Dan sunat dia bukan membatalkan sembahyang. Dia tak membatalkan sembahyang. Kalau kita tak buat pun tak batal. Betul? Datang-datang Allahu Akbar, tak boleh letak, pun boleh juga, tidak ada masalah. Jadi kita tak perlu dah nak bahas benda tu bid'ah ke, benda tu Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Jadi kita kena faham dulu statusnya, hukumnya apa, hukumnya bagaimana. Kalau hukumnya sunat, maka dia termasuk dalam perkara yang fadhail. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat itu adalah perkara yang merugikan. Rugilah tak buat betul-betul, dia tak dapat pahala. Itu syarat ataupun yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Baik. Kemudian syarat ataupun rukun yang keempat, dia rukun yang keempat membaca Fatihah. Jadi setiap di kalangan kita wajib membaca Fatihah. Fatihah merupakan rukun bagi setiap rakaat semua jenis sembahyang. Semua jenis sembahyang. Sembahyang apa yang kita sembahyang kena baca Fatihah. Sembahyang mayat kena baca Fatihah. Sembahyang sunat tahajud kena baca Fatihah. Apa-apa sembahyang, semua sembahyang yang kata dia sembahyang, dia mesti wajib membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihah inilah satu ayat yang kita ingat. Mana-mana orang pun ingat, artis pun ingat Fatihah. Itu hebat. Dia hikmah dia apa? Benda tu selalu kita ulang, diulang-ulang, didengar. Dan sebenarnya itulah kaedah untuk kita mengingati sesuatu. Apabila diulang-ulang, benda yang susah akan menjadi senang. Diulang. Contoh Al-Quran Karim, kalau kita ulang 10 kali tak dapat, ulang 20 kali, ulang 20 kali tak dapat, ulang 100 kali, 100 kali tak dapat, ulang 1000 kali, 1000 kali tak dapat. Yang ni memang dia tak berapa nak, dia punya akal dia tak berapa nak cegah elok lah. Sudah 1000 kali tak ingat juga, pelik, nampak pelik. Tapi kalau 1000 kali pun semua tak ingat, ulang sampai 1,000 kali. Itu memang tak buat dah, memang kita ingat. Dan sebab memang dia tak larat nampak. Jadi masalah bila diulang-ulang, apa je kita mengaji, kimia ke dulu ni susah, maktab pahat, maktab, sampai nak pita yang mengaji susah kan. Macam-macam lah, kimia, biologi pun semua ni susah, pelik-pelik, dia punya simbol-simbol pun pelik. Jadi susah. Tapi bila diulang-ulang, insyaAllah jadi senang. Bila orang Melayu ni dia letakkan benda tu susah, benda susah memang kan susah. Tapi kalau kita letakkan, kita positifkan fikiran kita, insyaAllah benda tu akan jadi mudah. Baik, dalil wajib kena baca Fatihah ni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni mestilah kena baca dalam bahasa Arab, tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Ini dia sebut Fatihah yang Ustaz, baca Melayu boleh, segala puji bagi Tuhan. Tak betul lah. Sebab apa? Baca dalam bahasa Melayu tidak ada orang kata, istilah kita tak ada zuk, tak ada perasaan baca dalam bahasa Melayu. Contoh lah kan, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Untuk Imam Bajang Al-Maghrib mampu yang kita nilai macam dia. Dia tak ada perasaan. Walaupun kita sebut dalam bahasa Arab yang kita tak faham pada asalnya, tapi dia rasa ada connection yang baik dengan hati kita, dengan pendengaran kita. Contoh orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bila dengar terjemahan saja, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, lain bunyi dia. Lain. Dia jadi macam tak sedar. Memang betul makna dia, tapi dia bukan bahasa yang diminta untuk kita tentu. Jadi bila kita ni orang Melayu, tetap kena cakap bahasa Arabnya. Sebab itulah kalau kita kembali pada tadi, sebenarnya yang menyentuhkan kita adalah Islam. Semua orang Cina kalau pergi Cina, Tok Bilal Cina pun dia azan Allah, bahasa dia Allah, tapi bunyi cara orang Cina. Tapi tetap bahasa Arab. Pergi India, orang Islam yang berada di India punya ni, bukan India mari, India yang mari kat sana, di India sana ni, negara India pun dia azan benda yang sama. Di mana negara, semua negara azan dengan kalimah yang sama. Sebab itulah yang mampu menyatukan kita adalah dengan kalimah Allah, dengan Islam. Dia tak boleh dengan kebendaan, dia tak boleh dengan slogan-slogan yang kita perkenalkan, tak boleh, memang tak boleh bersatu. Yang mampu menyatukan kita adalah dengan kalimah tauhid. Itu dah yang kita kena faham. Baik, mana-mana sembahyang pun untuk imam dia akan baca Al-Fatihah. Betul kata betul lah. Ada yang baca Al-Fatihah. Jadi ada bacaan Al-Fatihah ini perlu diperkemaskan disebabkan dia adalah rukun. Ini kita kena ada tanggungjawab. Kalau kita tak mampu nak baca dengan betul, kita kena baca. Bagi orang lagi, kalau dia tak mampu nak baca dengan betul, maka rasakan tanggungjawab dia. Aku tak layak jadi imam. Aku tak layak jadi imam. Sebab apa aku nak jadi imam kalau bacaan aku tak betul? Kalau rasa bacaan betul, barulah boleh jadi imam. Baik, basmalah. Apa maksud basmalah? Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adalah satu ayat daripada bacaan daripada Fatihah, surah Fatihah. Oleh itu tidak sah bacaan Fatihah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat Quran dan merupakan salah satu daripada surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dengan sanad yang sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripadanya. Bukti juga bahawa Bismillah di satu ayat daripada Fatihah. Kita tengok dalam Al-Quran, selepas Bismillahirrahmanirrahim dia tulis nombor 1. Itu adalah salah satu bukti bahawa Al-Fatihah ni Bismillah ni salah satu ayat daripada Fatihah. Baik, kalau dalam ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, contoh surah yang berikutnya, surah Al-Baqarah, dia tulis pula Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Tak ada pun Bismillah. Bismillah tu tak diletakkan nombor. Ada Bismillah, tapi Bismillah di situ adalah pemisah di antara ayat yang sebelum dengan ayat yang kemudian. Baik, syarat sah baca Fatihah. Ini kita ambil sekiranya pada hari ini sebagai pengetahuan kepada kita. Pembaca yang pertama, pembaca iaitulah kita ni yang membaca Fatihah, mestilah mendengar bacaannya itu sekiranya dia mempunyai pendengaran yang normal. Nampak? Kalau pekak mampu. Dia nak baca dia nak beri kuat, kami dengar dah. Habis orang lain ganggu. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia pekak tapi dengar telinga dah. Tak boleh. Tengok orang yang normal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tu kita tu. Jadi kadar mana dengar telinga kita, dia ambil kadar dengar telinga orang. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni belum nampak ni. Sebab apa? Ganggu. Jangan kita mengganggu orang lain. Juga dikira perbuatan yang haram. Sebab apa? Walaupun kita baca Fatihah, walaupun kita membaca rukun yang wajib kita kena buat, tapi bila bacaan yang sedikit kuat sehingga orang sebelah boleh dengar dan
mengganggu pula bacaan dia, maka itu adalah perbuatan yang haram dan mengganggu orang yang sembahyang. Walaupun dengan cara membaca Fatihah, kalau balik meracun, jadi ganggu lah. Haram. Orang sembahyang tarawih elok-elok, telepon, bunyi meracun bola, meracun ketupat, meracun nasi ipik, macam-macam. Jadi meracun ni pun macam-macam. Nama dia pun ada kaitan dengan raya, ketupat dan sebagainya. Dan seumpama dia memang ayam gulung, ni tak boleh. Sebab apa? Mengganggu orang tengah sembahyang. Bila imam letak, dia letak hari itu juga. Kali batal sembahyang semua. Okey, ini maksudnya kena baca bagi dengar telinga kita pelan-pelan. Dan yang kedua, bacaannya mestilah secara tertib. Ikut turutan. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita baca. Itu adalah tertib. Mengikut susunan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, di samping meraihkan makhraj, itu tempat keluar huruf alham, bukan alham. Selalu kita alham. Al dia bukan alif patah, bukan o. Kita Melayu o, alif patah o, ba patah ba. Betul kan? Contoh, dia bukan alif patah o, dia alif patah a, ba patah ba, ta patah ta. Bukan ta. Kita orang Melayu, dia semua mulut lagu tu. Tambah kalau orang Kedah lagi dia power lah. Bismillahirrahmanirrahim lagu tu. Dia baca, dia sebut dalam bahasa Arab ni, dia melepirkan mulut, bukan membujurkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tu makcik-makcik ramai lah tu. Dia duk lagu tu tak betul. Dia betul dah keluar tu bunyi elok dah. Cuma nak perkemaskan membaca mengikut lahjah Arab. Jadi macam tu juga makhraj. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ni kalau sekali buat memang dia bunyi black. Tapi dia lama-lama dia ulang-ulang, insya-Allah dia akan jadi elok lah. Jadi maksudnya huruf dan menzahirkan bacaan yang bertasydid, yang bersabdu. Jadi tamana inna dia bersabdu. Alladhi dia kena jelas. Iya na'budu wa iya. Dia tak tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kena tekan. Itu adalah makhraj huruf yang boleh kita rancang lepas ni kita buat klinik Fatihah ke apa untuk memperkemaskan bacaan kita di dalam surah Al-Fatihah. Baik, tak apalah. Nanti kita tengok lain, dan kita kena selalu baca lah. Selalu baca walad. Contoh macam ayat yang terakhir, walad dallin. Kadang-kadang kita tak ada syaddah dekat walad dan al-lin tu, lin, walad dallin. Dia kata walad dallin. Itu saja. Jadi itu adalah syaddah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan cara kita nak sebut kalimah dad, macam mana dad? Kita ikut dan bunyi kan? Waladdallin. Dia yang betul ni, lidah ni sisi kita, kiri ataupun kanan, ikut selesa. Kita sangkut ke
geraham yang atas. Contoh belah kiri, walau, walau, terus dia tekan, terus dia kunci. Kalau contoh kalau depan walad, di depan lain walad, walau, dia kunci terus itu. Tapi dengan sangkut terus walau, sangkut terus memang tak punya bola lepas tu. Walau bo lepas balik, walau bo, belah kanan boleh tak? Walau, kita selesa belah kanan ataupun kiri. Dia sangkut. Jangan sangkut bawah kiri walau, dia boleh lain. Kalau sangkut depan walau, dia boleh lain. Maksudnya lidah ni ada peranan untuk mengeluarkan bunyi. Tapi kita ikut sedap bunyi. Nampak? Itu kadang-kadang bila kita membaca Al-Quran, kita mendengar daripada radio saja, kita mendengar daripada mana-mana bacaan, menyebabkan kita mendengar bunyi. Kita tak tahu cara keluar bunyi. Sebenarnya dia ada cara keluar bunyi. Kalau kha di mana, qaf di mana, a di mana, ha di mana, ha di mana, sin di mana, ta di mana. Maksudnya dia ada cara keluar huruf. Maka bila kita belajar secara berdepan, musyahadah, musyafahah ni, maka lebih tepat bacaan berbanding dengan kita mendengar. Sebab tu saya tak berkenan kalau mana-mana imam hafiz, khususnya dia membaca Al-Quran mengikut rentak imam-imam, contoh Sudais ke ataupun mana-mana imam, dia ikut rentak tetapi tidak menjaga makhraj huruf. Kita dengar sedap, tapi saya dengar ni berbulu. Dia ni, awak dia meraihkan lagi, tidak mendengar makhraj. Kita orang yang awam, kita akan dengar, oh sedap, lagu, sedap tak lagu. Tapi sebenarnya kalau kita baca makhraj huruf dengan tepat, lebih sedap. Lebih sedap. Contoh macam pertandingan musabaqah tilawah Quran. Kadang-kadang markah disebut tajwid, dia kurang. Sebab apa? Meraihkan lagu. Orang banyak meraihkan lagu dan orang suka berlagu, tapi tidak meraihkan makhraj huruf dan tidak meraihkan tajwid dan hukum hakam yang patut dipenuhi untuk memperbetulkan bacaan. Sebenarnya kalau kita jaga sungguh-sungguh huruf yang keluar daripada setiap anggota rongga mulut kita, maka lebih sedap bacaan. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia melafazkan satu-satu kalimah itu dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya. Kena bersebut satu-satu. Dan sekiranya dia melafazkannya dengan satu lafaz yang tidak mempengaruhi kesahihannya, maka kesahihan maknanya, maka Fatihahnya tidak batal. Maksudnya kalau disebut tu betul lah Alhamd, tapi walaupun tak kena dengan hukum tajwid, tidak ada masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni sebabnya kita kena belajar banyak lagi. Saya pun Quran ni banyak guru, sampai belajar di Mesir pun ada guru khusus tentang Quran untuk memperbetulkan bacaan. Sebab kalau kita tak memperbetulkan bacaan, dia tidak ada latihan yang cukup, maka bacaan kita ni bunyi telo. Saya sebenarnya ni kalau dengar orang baca ni pelek-pelek ni digerak, macam nak pergi cubit pipi dia, macam nak pergi kita ni baca elok sikit. Dan kebanyakan guru Quran mengarang. Guru Quran ni dia gerak sebab apa? Dia gerak, dengar macam bunyi pelik sikit, dia kira nak tibai. Dan itu guru Quran yang sejati sebenarnya. Memang betul lah. Bila kita susah nak pilih satu bacaan tu susah. Bila dengar orang baca lagu telo, lagu macam siap tak siap, ni Jawa tak Jawa ni, dia jadi gerak, dia jadi tak selesa. Macam itulah juga saya rasa kalau bila sembahyang di belakang imam, yang bacaan yang kurang baik, saya rasa tak selesa. Bimbang apa? Bimbang tidak mendapati syarat sah membaca Fatihah tersebut. Hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Ini adalah syarat dan tidak sah dibaca terjemahan, kerana terjemahan itu bukan Quran. Diminta untuk baca Quran, tiba-tiba kita baca terjemahan bukan Quran. Buktinya kalau kita pegang Al-Quran kena ada ayat semayang. Kalau kita pegang terjemahan tak perlu ada ayat semayang, maka dia bukan Quran.
Bila bukan Quran, dia tidak sah dibawa masuk dalam sembahyang. Bila tidak sah dibawa masuk dalam sembahyang, kita baca juga terjemahan, maka sembahyang kita tidak sah. Nah, sembahyang kita tidak sah sebab menyebut satu perkataan yang lain daripada perkataan yang wajib disebut dalam sembahyang. Baik, bacaannya mesti dibaca dengan dan sempurna kan ketika dalam keadaan berdiri. Sekiranya dia rukuk dalam keadaan bacaan Fatihahnya belum sempurna, maka bacaan Fatihahnya itu batal dan wajib diulangi sempurna. Jadi baca ni mesti kena dalam keadaan berdiri. Contoh sambil-sambil nak rukuk dia baca tak boleh. Dia mesti selesaikan waladdallin amin baru rukuk boleh. Sekiranya orang yang sembahyang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah disebabkan dia bukan orang Arab ataupun sebagainya, dan memang dia baca Fatihah memang tak boleh, dia bunyi kot lain, maka dia boleh membaca 7 ayat Quran yang lain yang dihafaz sebagai menggantikan bacaan Al-Fatihah tersebut. Maksudnya dia boleh baca ayat Quran yang lain. Contoh Fatihah, ayat Fatihah tak dia baca, ayat Fatihah tak dia baca. Ada juga sejenis lagu tu, tapi tak pernah saya jumpa lagi. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pun tak pernah jumpa lagi orang yang seteruk tu. Maksudnya baca Fatihah sikit, tak ada. Dia boleh baca, walaupun dia tak aktif macam mana pun dia boleh baca, insya-Allah. Cuma dalam keadaan yang tidak tepat saja makhraj. Tapi kalau ada sungguh jenis orang yang macam ni, makhluk Allah Taala yang special ini tak boleh baca Fatihah, maka dia kena cari mana-mana ayat yang dia ingat dalam surah yang lain ataupun dalam ayat Quran yang lain yang 7 ayat. Tapi kalau Fatihah tak boleh baca, ayat lain pun confirm tak boleh baca. Nampak tak? Baik. Bila tak mampu nak baca juga dalam Fatihah ataupun dalam surah yang lain, sekiranya dia tidak menghafaz sedikit pun ayat Quran, maka dia hendaklah berzikir kepada Allah sekadar panjang bacaan Fatihah, kemudian dia rukuk. Kalau tak mampu juga, tak ingat, ni tak tahulah jenis apa dia punya grade otak dia tu, Fatihah pun tak ingat. Kalau tak ingat sungguh-sungguh, memang tak ingat sungguh, dia main sembahyang, dia ketang, tak ingat, maka dia kena berhenti, dia kena duduk tafakur ataupun zikir sepanjang mana orang baca Fatihah, sepanjang itulah dia kena duduk dia. Contoh orang paling cepat baca Fatihah dalam 30 saat ataupun dalam 50 saat kan. Jadi 50 saat itulah dia kena diam, dan kemudian lepas 50 saat kemudian dia rukuk. Ataupun ada orang boleh buat champion lagi dalam 30 saat, 20 saat, 10 saat, macam musim buat punya lari. Hari ni pun habis Fatihah, maka dia kena berhenti takat tu untuk dia sembahyang, dan itu insya-Allah sah bagi dia lah. Kita pun nak buat diam kemudian memang tak sah. So kita boleh baca Fatihah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab.